Dr. Zalimi boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz Fadil selaku juruacara majlis, yang berusaha Dr. Haji Hazman bin Hasan, pengarah Jabatan Hari Awal Agama Islam Perlis, Al-Fadil Ustaz Ghazali KPP Ta'mir, Al-Fadil Ustaz Ahmad Hafiz KPP Pendidikan, para pegawai daripada Jabatan Hari Awal Agama Islam Perlis, Urustia, seterusnya yang saya kasihi, yang saya sanjungi, guru-guru ta'mir, para asatizah, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada pagi ini, yang mana pada pagi ini kita semua dapat sama-sama berhimpun dan berkumpul. Sebahagian daripada tuan-tuan ni saya dah jumpa pagi tadi. Ada jumpa masa subuh, ada jumpa masa di buh minyak, ada jumpa di kedai makan, ada jumpa di tengah jalan. Ini menunjukkan kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berjuang untuk ummah, mewakafkan diri untuk masyarakat, melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah terpundak di bahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan di awalnya saya dibagi pihak MAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, mengambil kesempatan untuk merakamkan jutaan penghargaan terima kasih kepada para asatizah, guru-guru takmir yang selama ini telah pun memberikan pelbagai sumbangan mereka dengan pelbagai kaedah, macam-macam cara untuk membantu pengurusan majlis agama ataupun membantu pengurusan MAIPS. Dan yang paling penting adalah merupakan khidmatan lil ummah wal muslimin, merupakan salah satu daripada khidmat kepada umat dan juga kepada kaum muslimin. Terima kasih banyak-banyak. Yang kedua adalah pada pagi ini, kita ni sampai bila ni kita Ustaz Dr. Azman? Pukul 10. Okey, insya-Allah. Pukul 10 saya mari. Nak kena pergi Kuala Lumpur pula ni. 10.15. Masya-Allah. Yang kedua adalah pada pagi ini suka untuk saya sebut kepada para asatizah sekalian bahawasanya apa yang saya nak kongsi pada pagi ini bukanlah tafakuh lah kalau nak disebutkan, kerana kalau tafakuh ni dengan Datuk Dr. Johari nanti cantik lah. Dengan saya ni mungkin sembang-sembang, kita sama-sama berkongsi pandangan, pendapat, dan apa yang kami di pihak MAIPS ada sedikit harapan lah kepada guru-guru takmir, para asatizah yang terjun di tengah-tengah masyarakat, yang selama ini memang pun direct contact dengan para jamaah di qaryah masing-masing ataupun di tempat yang tuan-tuan dan puan mengajak, di masjid, sama ada di masjid ataupun di surau ataupun di balai-balai, ada sebahagiannya buat di rumah juga, dan tak ada juga adanya buat di rumah, betul tak? Dan sebagainya. So ini menunjukkan ada sebab kita kalau boleh nak bekerjasama ataupun kita nak minta, ada harapan kita yang sangat tinggi untuk guru-guru takmir dan juga para asatizah sekalian, ustaz-ustazah, mainkan di tengah-tengah masyarakat. Kan? Ustaz Jalil sebagai contoh, ada orang tak masuk dalam kampung tu pasal jauh. Tapi Ustaz Jalil masuk juga dalam kampung tu, di kampung Peseri. Tuan-tuan tahu kampung Peseri? Bukan Beseri, Peseri. Tahu? Ya, ada yang tak tahu kot. Kalau kampung Beseri mungkin orang tahu, ni kampung Peseri. Dia P bukan B contohnya kan. Nak masuk di tengah-tengah kampung tu, orang tak masuk lah kalau tak tahu halau nak masuk. Tak ada pasal nak masuk. Tapi para guru takmir masuk di tengah-tengah masyarakat. Cuma kita nasib baik tak ada kawasan yang kita panggil sebagai kawasan zon 3, mungkin tak ada lah. Kita mungkin paling-paling teruk kawasan-kawasan yang mungkin dalam kawasan kampung sajalah. Tak ada lah di kawasan pedalaman zon 3, tak ada. Tapi nak sebut adalah kalau ada pun insya-Allah guru takmir akan masuk. Sebab ini merupakan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan dan perlu kita mainkan. Allah SWT sebut dalam Al-Quran,
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik kata-katanya lebih daripada orang yang mereka itu menyeru orang kepada Allah SWT. Allah tanya soalan itu bukan sebab Allah tak tahu jawapannya. Kan? Istifham di sini adalah sebagai tanda taukid, dan bagaimana Allah SWT nak sebut, nak nyatakan kepada kita memang betul. Tak ada orang yang lebih baik kata-katanya, ya, nak dibandingkan dengan orang yang seru manusia berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu saya nak sebut adalah ini lebih kepada perkongsian saya kepada para asatizah semua untuk sama-sama kita mainkan sedikit peranan kita yang memang telah pun kita laksanakan, tapi pada pagi ini mungkin nak ajak bersama-sama lah untuk kita sedikit berkongsi apa yang ada pada Maib dan apa yang Maib kalau boleh nak minta dikongsi kepada masyarakat. Tuan-tuan sekalian, kita tahu dalam keadaan lo ni umat macam-macam. Kita pun berada di akhir zaman. Nabi SAW kata, ya'ti 'ala nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidu 'ala al-jumar. Nabi sebut ya'ti 'ala nasi zamanun, akan tiba satu saat, satu zaman kepada umat ni. Ya'ti 'ala nas, akan sampai kepada manusia satu zaman, satu suasana. Maknanya masa zaman tu tak berlaku di zaman Nabi. Keadaan ni, keadaan yang Nabi sebut ni tak berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benda tu, cabaran itu tak sama, cabaran itu tidak dihadapi oleh para sahabat. Artinya cabaran kita yang kita hadapi ni, dan saya ingat semua kita berhadapan dengan cabaran itu. Nabi kata, zamanun al-qabidu ala dinihi. Orang yang nak genggam agamanya disebutkan al-qabid. Al-qabid. Qabid ni kita kata genggam lah. Dia tak panggil, kalau pegang lagu tu, pegang macam ni, orang tak panggil al-qabid. Qabid ni dia pegang, dia genggam, dia pegang betul-betul. Al-qabidu ala dinihi. Orang yang nak genggam agamanya, kal-qabidu ala al-jumar. Umpama orang yang genggam bara api, jamarat ataupun jumar. Kenapa? Kerana susah dan sukarnya nak membawa nama agama ataupun nak pegang agama yang betul, agama yang hanif, agama yang bersih daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Maknanya tak popular kita, tak mungkin tidak majoriti, mungkin nampak terpencil, mungkin nampak pelik, mungkin nampak dagang, gharib. Tapi inilah suasana yang Nabi SAW sebut akan sampai saat itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kadang-kadang kita nak mengaku dengan tak mengaku tu sama banyak. Cik ni dapat tauliah ke tak? Dapat? Dapat. Siapa bagi? Majlis agama. Ish, nak mengaku ke tak mengaku? Kalau mengaku orang kata cok ni pula. Kalau tak mengaku kata hak ni pula. Kadang-kadang mengaku dengan tak mengaku tu sama banyak. Kan? Kalau kadang-kadang boleh kita kata segan kita kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita pun tahu suasana dan cabaran. Suasana dan cabaran sangat tinggi dan sangat besar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun, saya rasa semua kita pun sedar tentang perkara itu, dan kita ambillah ianya sebagai pembakar semangat kepada kita. Saat yang dinyatakan oleh baginda Nabi yang mungkin tak ada di zaman kemudian cabaran yang berbeza. Mereka berhadapan dengan cabaran yang berbeza. Mungkin di saat awal penerimaan agama agak susah, tapi kita berhadapan dengan suasana dan saat seperti ini yang nak genggam agama bukan satu benda yang senang, satu benda yang sukar dan satu benda yang susah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Maib insya-Allah sedaya upaya nak melaksanakan fungsi dan peranan dia. Majlis Agama Islam Perlis ni kalau tahun depan, tahun 2020 ni nak sampai umur 100 tahun dah. Ketika di zaman almarhum Tuanku Sa'alwi Jamalul Lail, Maib ditubuhkan pada 1920. Tahun 1948 kita mula adanya, kita diwujudkan secara rasmi apabila Perlis telah tertubuhnya undang-undang tubuh negeri ataupun undang-undang negerinya yang pertama. Kanun negeri yang pertama tertubuh 1948 masa kita join the Federation of Malaya, the Federation of Malaya, dan masa tu dah ada undang dan dikanunkan pun. Jadi oleh kerana kita pun tahu Maib ni dia ditubuhkan dengan tujuan dan harapan nak melaksanakan fungsi dan peranan mengurus dan mentadbir Islam ataupun umat Islam itu sendiri.
Kalau tuan-tuan ada kesempatan, rujuklah di mana-mana ruang ataupun tempat. Mungkin tuan-tuan boleh tengok dekat website kami ataupun portal MAIP, www.maips.go.my. Boleh tengoklah fungsi dan peranan MAIP yang telah diperuntukkan dalam enakmen pentadbiran agama Islam Perlis. Dalam enakmen tu disebutkan dengan jelas apa fungsi kita. Fungsi yang pertamanya MAIP ni adalah dia ditubuhkan adalah untuk menasihati dan membantu Duli Yang Maha Mulia, Raja Pemerintah dalam perkara yang bersangkutan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri Perlis ini. Fungsi dia nombor satu tadi. Membantu, menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu di negeri Perlis ini. Tuan-tuan pun tahu bagaimana dalam jadual perlembagaan ada pengasingan kuasa antara negeri dan persekutuan, tuan-tuan tahu. Jadi negeri ini dah ada pengasingan dan kita memang ada satu SOP yang jelas tentang perkara itu. Pengasingan itu kita telah pun jelas. Dan apa fungsi peranan MAIP ini adalah untuk nak memperjelaskan apa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan negara. Tak ada perbezaan. Kadang-kadang ada orang kata, ini tak ikut undang-undang, tak ikut begitu, tak ada punca kuasa. Punca kuasa telah ada dengan penubuhan majlis itu sendiri. Dan penubuhan majlis itu pun dah ada dah fungsi dan peranan dia. Dan antara fungsi peranan MAIP ada 5 fungsi peranan ni. Pertama, menasihati tuanku dalam urusan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah untuk memajukan umat Islam, mempertingkatkan sosioekonomi umat. Yang ketiga dalam soal pendidikan. Kemudian dalam soal yang bersangkutan dengan keadilan dan juga undang-undang. Dan juga yang berkaitan dengan segala dasar-dasar yang berkaitan dengan agama Islam dalam negeri ini. Yang tu, zakat, fitrah, semua dia masuk dalam tu. Dalam soal ini, tuan-tuan dan puan sekalian, maka ada satu fungsi yang kami laksanakan secara direct. Ada fungsi yang kami laksanakan secara direct, iaitu majlis ni menguruskan perkara-perkara yang bersangkutan dengan zakat dan juga wakaf. Di MAIP, kita menguruskan zakat wakaf, satu lagi disebutkan sumber am, nazar, amanah dan sebagainya. Dalam enakmen disebutkan dengan jelas, semua pengurusan yang bersangkutan dengan zakat, wakaf, sumber am hendaklah terletak hak di bawah majlis. Orang lain tidak secara undang-undang. Sebab itu kalau wakaf hendaklah namanya di atas nama majlis. Kan? Sebagai contoh, Al-Fadhil Ustaz Abdul Wahid sebagai contoh, dia nak wakafkan tanah dan telah pun diwakafkan. Terima kasih banyak Ustaz. Wakaf tu, bila nama wakaf je dia mesti buat nama majlis. Dia tak boleh buat nama individu. Sebab apa? Sebab wakaf itu terletak hak berdasarkan pada undang-undang. Barulah dikira sebagai undang-undang dan menjadi wakaf yang valid, yang tak ada siapa pun boleh masuk. Dalam salah satu daripada peruntukan ini disebut Majlis Agama Islam Perlis hendaklah kekal turun-temurun. Maknanya majlis hendaklah diwarisi turun-temurun walau apa jua, dia kata. Dalam klaus tu dia kata, walau apa jua pertelingkahan yang berlaku yang ada dalam enakmen tu ataupun apa-apa undang-undang, dia kata majlis hendaklah kekal turun-temurun. Sebab nak jaga kepentingan umat Islam. Kalau bertukar apa pun, majlis agama mesti ada. Sebab dia dah disebutkan mesti kekal turun-temurun. Dia mestilah diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi. Kita yang ada di sini, termasuk dari saya ni, hanya menyambung. Dan kita bukan memulakan. Siapalah kita nak dibandingkan dengan perjuangan besar yang telah ditinggalkan. Tak ada apa kita ni. Kita nak menyambung. Dan inilah yang kami rasa eloklah guru-guru takmir faham betul-betul dan memahamkan masyarakat tentang soal ini. Kita sama-sama kita tak ada apa untuk kita. Segala apa yang ada ni bukan untuk kita, tapi adalah untuk umat Islam sepenuhnya. Siapa yang memiliki MAIP ni? Yang memiliki MAIP ni bukan siapa-siapa, bukan individu. Tapi umat Islam pada saya memiliki majlis agama. Jadi sebab itu, harapan kita insya-Allah kita sama-samalah untuk nak boleh fahamkan masyarakat tentang soal itu. Dan apa yang ada tu adalah ketetapan yang, sesuatu ketetapan yang dibuat tu sudah pasti telah melihat kepentingan dan keperluan. Dan bukan diwujudkan kerana kecenderungan politik, kerana kecenderungan suku, puak, sesuatu perkumpulan. Tidak. Dia mengatasi segala-galanya. Segala keputusan yang dibuat tu hendaklah, sebagai contoh, satu keputusan yang MAIP buat, hendaklah mengatasi. Sebab agama dia rentas sempadan perkara itu. Agama dia tak boleh kerana kecenderungan sesuatu puak, kebaikan sesuatu kumpulan. Tuan-tuan pun tahu kan? Laisa minna man da'a ila ala asabiyyah
Dan kita pun tahu tentang perkara itu. Agama dia mesti duduk atas, mesti tinggi, lebih daripada segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebab itu, apa yang berlaku kadang-kadang kita mungkin sukar faham kerana ianya lebih kepada soal manajemen, pengurusan. Dan harapan kami insya-Allah guru takmir ni komited dan faham tentang soal tersebut. Suatu keputusan itu kita sebenarnya telah mengambil kira dan sudah pasti di luar daripada ruang lingkup kecil ataupun sektarian yang bersangkutan dengan sesuatu kecenderungan yang bersifat memisah. Tetapi kita nak supaya nak merapatkan di antara masyarakat. Tuan-tuan dan puan sekalian, so balik kepada antara banyak orang yang mungkin bila maib ni selalu duk sebut tentang zakat, wakaf, nampak fungsi maib lebih kepada zakat dan wakaf. Actually secara asasnya macam saya sebut tadi 5 yang kita buat, apabila adanya agensi-agensi macam Jabatan Agama, Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Mufti Negeri Perlis adalah untuk mengukuhkan apa yang telah ada dalam fungsi dan peranan maib. Agensi-agensi dan jabatan ini adalah agensi bersama dengan majlis untuk melaksanakan. Mereka ada fungsi mereka sendiri. Maib ada fungsi kita sendiri dan Jabatan Agama ada fungsinya sendiri melaksanakan on behalf of maib. Sebahagiannya adalah melaksanakan apa yang sepatutnya kuasa yang telah diberikan kepada majlis dilaksanakan oleh jabatan-jabatan bersama dengan agensi maib ataupun bersama dengan agensi yang ada di bawah kerajaan yang melaksanakan fungsi dan peranan majlis. Jadi yang tu kadang-kadang kita juga nak kena faham dan clear. Dalam peraturan karya sebagai contoh satu peraturan karya. Masjid kalau ikut dalam surat beranak dia ni, betul tak? Masjid ni surat beranak dia. Masjid ni dalam ada satu enactment dalam majlis, dalam enactment pentadbiran dia kata masjid hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal harta wakaf. Maib hendaklah menjadi pemegang tunggal harta wakaf. Dan semua masjid dan surau hendaklah dinamakan di bawah majlis. Maksudnya majlis seolah-olah memiliki. Tapi dalam peraturan karya sebagai contoh, dia kata hendaklah setiap urusan surat menyurat di antara masjid dengan majlis hendaklah melalui Jabatan Agama. Pasal apa? Di sinilah nampaknya urusan-urusan yang bersangkutan dengan pengurusan itu diuruskan oleh jabatan. Walaupun asalnya dimiliki oleh majlis. Masjid dimiliki oleh majlis. Tapi urusan surat menyurat itu disuruh melalui Jabatan Agama Islam. Sebab pengurusan itu diurus takbir oleh Jabatan Agama Islam. Contoh lain. Tauliah guru takmir ni siapa buat pula? Siapa sign tauliah guru takmir? Ada tauliah? Ada kan? Siapa sign tauliah? Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Betul? Sebab apa? Sebab Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis merupakan yang dipertua bagi Majlis Agama Islam Perlis. Tuanku Raja Muda merupakan yang dipertua. Okey. Siapa yang interview, yang jadi urus interview kepada guru takmir? Jabatan Mufti. Okey. Lepas tu siapa pula yang menguruskan klaim-klaim takmir pula? Jaib pula. Yang menguruskan klaim guru majlis? Siapa dah? Jabatan Mufti pula. Tinggal satu je yang tak terlibat. Sepatutnya bukan Ustaz Lan. Ya jangan banyak tak faham. Yang banyak kira Ustaz Lan lah kira. Satu yang tak terlibat, satu je Jabatan Kehakiman Syariah. Sebab asalnya kita tak masuk mahkamah ni lah. Tapi nak abaknya, di situlah kita nak kena tengok fungsi dan peranan kuasa yang telah diberikan dan akhirnya kuasa itu telah pun diwakilkan kepada jabatan-jabatan untuk menguruskan. Jadi macam itulah dia punya circle lebih kurang. Yang pertama sekali kita kena faham yang tu. Jadi guru takmir, guru majlis, guru-guru yang diberikan tauliah ini sebenarnya adalah merupakan mata, telinga, tangan, kaki dan lebihlah kepada petugas-petugas majlis untuk melaksanakan fungsi dan peranan majlis. Hak tu yang kita nak bak yang pertama sekali. Harapan kita kena sedar perkaitan di antara majlis dan guru-guru takmir ni. Hakikatnya adalah
kita memang melaksanakan fungsi daripada sumber yang satu, daripada punca kuasa yang sama. Termasuk saya melaksanakan daripada punca kuasa yang sama, iaitu adalah seperti mana yang telah diberikan peruntukan dalam enakmen pentadbiran agama Islam Perlis. Okey. Saya nak beralih kepada segmen yang berikutnya, yang kami nak minta tolonglah, oleh kerana kita dah clear kata kita ni buat kerja yang sama. Walau apa jua position kita. Position kita apa jua sama. Sekolah agama ni ada beberapa jenis di Perlis. Sekolah agama penuh kerajaan. Sekolah agama bantuan kerajaan. Sekolah agama rakyat. Okey. 3 jenis sekolah ni dia tuan-tuan pasal tak dalam enakmen, ada satu enakmen kawalan sekolah-sekolah agama. Ni dah sepatutnya cakap dengan juru pendidikan, tapi nak sebutlah supaya kita clear. Pasal apa tiba-tiba ada 2 sekolah ni, kedua-dua sekolah ni kena daftar dengan majlis melalui JAIB. Kenapa kedua-dua sekolah ni kena daftar? Satu sekolah aja yang tak perlu daftar. Sekolah yang namanya sekolah kerajaan ni, sekolah SMKA ataupun sekolah agama yang memang dimiliki oleh kerajaan, tak kena daftar. Sebab mereka ada pendaftar mereka sendiri, itu Jabatan ataupun Kementerian Pendidikan. Yang lain kenapa kena daftar? Sebab peruntukan yang sama, duduk di bawah enakmen yang sama. Jadi sebab tu, kalau guru-guru, sebab tu bila guru-guru masuk, dia nak kena dapat tauliah. Kalau guru-guru yang dia mengajar sekolah, okey, sebab dia mengajar, tauliah dia untuk mengajar di sekolah, dan dia dapat diploma pendidikan, diploma lanjutan pendidikan selepas dia bergraduasi di universiti, masuk ke sekolah, dia selesai macam biasa, tak ada masalah. Tapi bila dia nak mengajar di mana? Di premis yang selain daripada sekolah dia. Kenapa dia perlu melalui kembali, masuk balik, nak kena pergi masuk tauliah, hantar surat dan sebagainya? Kenapa itu berlaku? Kerana premisnya berbeza dan orang yang dia nak ajak juga berbeza. Jadi sebab itulah akhirnya dia terpaksa ataupun dia ikut balik flow kita seperti mana ada yang kita lakukan dalam negeri kita ni. Contohnya pensyarah, saya katakan seorang pensyarah, dia mengajar di Perlis. Dalam universiti dia, okey, yes, macam biasa sebab dia telah pun mendapat izin mengajar di situ. Kalau dalam kementerian dia panggil apa surat tu, surat kuning tu, dia panggil ada satu maknanya dia diberikan nilai kebenaran untuk mengajar subjek-subjek dia. Dihantar kepada kementerian. Tuan-tuan tahu. Permit mengajar lah. So bila masuk ke masjid, sedangkan dia mengajar universiti, gedung ilmu, lebih besar, benda yang banyak dikupas, lagi penting. Tapi kenapa begitu? Sebab dalam soal pengurusan demikian. Itu saja sebab dia. Sebab dalam peraturan menyebutkan dengan keadaan demikian. Jadi harapan kita insya-Allah yang tu kita semua faham dan insya-Allah kita boleh clear. Kami ini, harapan kami ini kepada guru-guru takmir, kau boleh tolong bantu Maib untuk menjadi panel penerangan kita. Sebab apa? Kita tahulah daripada kecil orang nak ngajak tentang rukun-rukun Islam. Kan? Mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu solat 5 waktu. Kemudian menunaikan zakat sampailah ke hujungnya. Banyak benda yang telah kita kupas. Tapi respon yang kami dapat kepada masyarakat, dan saya pun dulu ni ada juga lah pengalaman jadi guru takmir, tapi kalau tak ngajak lah, dia pun tak pergi ngajak. Guru majlis pun dia pun tarik lah. Dia pun tak pergi ngajak. Soalan kita tak boleh. So saya tak mengajak lah di masjid, tak ngajak. Tapi dia pun bagilah ngajak sikit sebanyak tu boleh lah. Di sebahagian masjid yang sudi untuk terima, kita pilih sekali-sekala. Tapi nak baknya kita, lo ni tak mengajak sangatlah di masjid-masjid. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang saya nak sebut adalah apabila tuan-tuan dan puan masuk ke dalam masyarakat, bila respon yang kami dapat, banyak subjek yang kita sentuh, tapi subjek tentang zakat, wakaf ni jarang-jarang disentuh. Sedekah kita sentuh. Tambah kalau kita masjid kita nak beli kepek baru, Tuan Imam sahih sentuh bab sedekah ni. Manaqasat malun, kan? Kita akan habaq lah kan. Benda-benda kita habaq. Wa anfiqu, kita pun sebut wa anfiqu, tak sangka terjemah wa, daripada wa pun dah bagi dah. Wa apa? Tak sebut belakang lagi. Daripada wa lagi kita dah bagi dah. I'rab dia. Kan? Selalu kita sentuh tentang soal sedekah. Tapi respons daripada masyarakat, dan
Saya pun ikut pengalaman lah, kita duduk terjun dalam masyarakat sikit sebanyak ni. Soal zakat dan wakaf ni jarang-jarang lah disentuh. Jarang sangat kitab yang dibuka bincang tentang soal zakat. Bila datang zakat pun, dia selalu skip. Kan dia mula-mula sekali, kalau kitab fiqh dia ngajak apa mula? Taharah kan? Taharah aqsamul kan, pembahagian ayat, kemudian taharah, kemudian solat. Bila datang zakat ni selalunya orang skip. Dia sentuh di awal je, aqimus solat wa atuz zakah. Dia sentuh sikitlah tentang aqimus solat wa atuz zakah. Tapi bila nak sentuh secara dalam, kupasan lebih dalam, maka jarang-jarang disentuh di tengah-tengah masyarakat kita. Seriously saya kata. Kebanyakannya jarang sentuh dan kupas tentang isu zakat ni. Antara sebab dia berkata tak dia nak sentuh ni, sebab ada yang beranggapan kata, oh tak boleh sentuh ni panel-panel penerangan mereka je boleh sentuh tentang tu. Ada juga disebut demikian. Ada juga yang sebut kata benda ni banyak lebih kepada soal pengurusan di tengah-tengah masyarakat ni. Kami nak bincang tentang zakat ni banyak lebih kepada management. Susah nak sentuh. Kan? Ada yang memberikan pandangan demikian. Dan tak lain dan tak kurang juga yang sebenarnya yang juga memberikan pandangan kerana banyak benda-benda khilaf yang ada dalam soal zakat ni. Nak sentuh sekali lagi dia agak susah dan seolah-olah macam nanti akan ada kontradik dengan apa yang dilaksanakan dalam negeri ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, sedangkan saya rasa benda ini sangat penting. Allah pun selalu gandikan aqimus salat wa atuz zakah. Selepas disebutkan dirikan salat, disuruh tunaikan zakat. Kata Al-Qahtani dalam satu pandangan dia kata zakat ni ada 3 jenis. Sebagai contoh kan, zakat ada 3. Kan? Zakat ada 3. Satu, zakatun nafs. Kan? Zakatun nafs. Penyucian jiwa. Kan? Penyucian jiwa. Antara cara kaedah penyucian jiwa ni ialah istighfar, ad-du'a, as-salah dan sebagainya. Banyak kan penyucian jiwa. Yang kedua, zakatul badan. Penyucian badan. Kata Al-Qahtani, maksud zakatul badan adalah zakatul fitr. Zakat fitrah ataupun zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang. Kan? Tuan-tuan pun tahulah macam mana kaedah dia, syarat dia, siapa yang wajib tunai ke atas siapa, siapa yang perlu keluarkan wang ke atas siapa, kepada siapa, siapa yang boleh menerima sumbangan daripada zakat fitrah, adakah 8 asnaf ataupun 2 asnaf saja. Itu diperbincangkan oleh para ulama, cuma jarang disentuh. Yang ketiga, zakatul mal. Zakat mal, zakat harta. Yang selalu kalau di tengah-tengah masyarakat kita ni, yang selalu orang sentuh adalah zakatun nafs wa zakatul fitr. Zakat jiwa, penyucian jiwa dan juga penyucian badan, iaitu dengan zakat fitrah. Selalu kita sentuh tentang soal tu. Tu pun pasal di awal bulan puasa dia keluar satu perkeliling adalah diisytiharkan bahawasanya nilai kadar zakat fitrah untuk tahun itu pun sebab kita jadi imam dan kita kena baca tengah masyarakat. Tapi zakat mal ni jarang-jarang disentuh ketika mana kita mengajak dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, besarlah harapan Maib kalau boleh kita nak minta guru takmir sentuhlah tentang isu-isu, kalau boleh buka kitab-kitab yang menceritakan tentang zakat kepada masyarakat. Pasal apa? Pasalnya sebagai contohlah orang yang datang ke kaunter nak bayar zakat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka mahabak kata kami ni nak bayar lah. Kami tahu lah Tok Iban nak sebut kata tunaikan zakat. Dalam khutbah pun nak sebut tunaikan zakat. Nak bayar banyak mana pun pakcik tak tahu. 2.5% ke 25% ke kami tak tahu. 0.25 pun kami tak tahu. Apa dia tu dia kata? Suku ke tak suku ke, mereka pun tak ketahuan benda tu. Wanita lagi banyak, contoh minta maaf wanita yang gelang banyak ni. Dia pun tak tahu, polis kena bayar 85 gram. Lepas 85 gram nak bayar semua ke macam mana? Nak kira daripada lepas nisab tu saja ke? Nak kira yang pakai tak pakai ke? Nak kira yang simpan jongkong mah? Semua tu tidak diperincikan oleh, minta maaf lah bukan sini, tempat lain. Tidak diperincikan oleh guru-guru kita yang terjun di tengah-tengah masyarakat. Yang nak bayar zakat ni, orang-orang yang kita ngajak tu lah. Di samping orang lain. Ada guru takmir dia kata, nak cerita pasal zakat macam mana dia kata. Yang mai dengar tu pun duk terima zakat. Nak cerita pasal zakat ni. Ya, sebab tu kita suruh cerita pasal zakat. Sebab nak cerita pasal zakat ni, tuan-tuan jangan cerita tentang wajibnya bayar zakat. Wajib terima zakat juga termasuk dalam kandungan
yang kita perlu terangkan kepada masyarakat. Cuma dalam panduan keluar zakat ni kami buat keluar untuk nak bayar je lah. Yang kita nak minta sentuh. Yang panduan agihan nanti insya-Allah Ustaz Adi kami bagi juga nanti. Panduan untuk nak collect nak minta zakat pun kita bagi jugalah. So kita nak dua-dua sekali. Dipilih ni tuan-tuan dan puan sekalian. Kita nak promote kepada masyarakat, bukan promote nak kutip zakat saja. Dia boleh. Kita nak promote untuk orang terima zakat sama. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kebanyakan banner-banner kami yang sebut pasal zakat ni, dia ada banner Saudara Sufrizan boleh sahkan. Dia perkhidmat majlis. Kita keluarkan kita kata apa ayat kita? Pertama kita kata, sudahkah anda menunaikan zakat untuk orang yang nak bayar? Di tepi tu kita akan tanya, maklumkan maklumat asnaf kepada Maib. Kita boh nombor telefon besar-besar 0497944439. Betul tak? Betul je? 0497944439. Kita gandingkan. Kita tak nak promote more on collecting zakat, tapi kita nak promote more on distributing zakat. Itu yang kita nak promote dia boleh. Dan sebab tu bila tuan-tuan para asatizah semua sentuh tentang soal zakat ni, sentuh sekali lah tentang macam mana nak mohon zakat dia boleh. Mai jumpa amil di kampung, mai pergi jumpa dengan tok imam. Kita nak daya fungsikan masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita ni, supaya masyarakat tahu apa yang mereka sumbangkan itu dilaksanakan, diberikan kepada umat. Apa yang mereka perlu laksanakan, kerana kita tahu keadaan dan kondisi masyarakat yang memerlukan bantuan. Kita nak go takmir promote juga tentang agihan zakat kita. Bukan sekadar nak minta zakat daripada masyarakat. Ini yang kita kalau boleh nak minta kepada masyarakat, ataupun nak minta daripada guru takmir, terangkan kepada masyarakat. Saya nak sebut adalah perkara ni penting supaya masyarakat sedar dan faham tentang soal itu. Jadi lepas ni kalau boleh nak minta kita sama-sama tengok sikit tentang panduan ni, sentuhlah satu dua perkara yang berkaitan dengan perkara ni. Mungkin lepas ni kita bagi dekat KPP takmir kot, bagi minggu ke berapa, bulan ke berapa, boleh cerita sikit. Kadang-kadang kalau tak buat silibus susah juga ni ustazah. Ustazah apa? Ustazah Maznah biasa kan ada silibus kan. Nak kena abang ni sukatan rancangan mengajak bulan berapa nak kena nak sebut pasal zakat. Bab apa? Hak tu nanti kita bagi perincian kemudian. Tapi nak abang awal ni dulu adalah hendaklah kalau boleh kita tolong ceritalah sikit pasal zakat. Tengok sikit tentang soal-soal ni. Terutamanya macam mana kaedah pengiraan. Kita kat sini tuan-tuan tengok ada cara pengiraan zakat gaji, ada pengiraan zakat padi ataupun zakat tanaman, zakat wang simpanan, binatang ternak, perniagaan, emas dan juga perak. Sebab benda ni tak pada kami lah, tak berapa nak sampai lagi kepada masyarakat. Minta tolong sentuhlah sama dalam kuliah-kuliah para asatizah semua yang terjun di masyarakat nanti, sentuh sama tentang perkara itu. Bila kita sentuh ni, dia macam ni lah. Kali pertama saya ada pengalaman mengajak bab zakat di masjid ni. Masjid kami Masjid Sungai Payah, masjid kampung. Jauh pun tu. Bila kali pertama saya sentuh mengenai zakat ni, sebelum saya berkhidmat di masjid lagi. Masa tu taklah mudah sangat. Tapi terang tantang lagi lah. Masa kami sentuh mula-mula tentang soal zakat ni tuan-tuan, dia macam masyarakat tak apa nak shock sikit. Pasal nak kena keluar. Kan? Kita rasa isu mereka ni tak layak keluar zakat. Mula-mula nak cerita tu macam tak layak keluar zakat. Tapi bila kita cerita saya tuan-tuan, lebih separuh lah orang dengar kuliah saya di kampung. Tu di kampung. Lebih separuh lah yang dengar kuliah di masjid kampung kami tu. Fikir-fikir balik, layak bukan layak. Wajib mereka keluar zakat. No, segala tokai harum-harum mani. Segala tokai tak tokai lah, dia ada bendang. Hak lebih 653 kilogram. Banyak lebih 653 kilogram. Cumanya bila kita sentuh tentang zakat sebagai contoh, saya bagi tahu. Zakat padi ataupun zakat pertanian kita sebut. Sekali pertama selapis kita kira mula-mula cerita kami tak layak keluar. Lapis kedua kita cerita layak keluar. Lapis ketiga tak jadi keluar. Sebab kita ada fatwa yang agak special nak banding dengan negeri lain. Dia boleh ni. Kita
ada pengecualian ataupun kaedah pengiraan kita yang membenarkan penolakan keperluan peribadi bagi petani hakiki. Jangan potong semua. Kalau contoh dia cikgu, macam ustazah lah kan, dia undang. Ustaz ada undang kan. Tiba-tiba dia dapat zakat 653, dia nak tolak juga pengiraan pelepasan diri. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia dah ada kerja lain, hanya petani hakiki saja. Sebagai contoh. So benda-benda macam ni lah yang tak jelas di kalangan masyarakat. Tu tak kira lagi lah benda-benda lain macam saya sebut tadi lah, tentang emas perhiasan dan pelbagai perkara yang berkaitan dengan zakat ni. Kami ambil masa nak sentuh bab zakat ni lebih kurang dalam 7 bulan juga baru nak habis. Sebab ustaz jarang pergi sama lah kan. Macam tuan-tuan komited ni lain. Tapi kami ambil masa lebih kurang dalam 7 bulan juga. Dekat-dekat setahun juga bincang bab zakat saja. Satu persatu kita kupas. Dan saya rasa kita jangan kata susah bab ni, dia tak nak terima, nak kena buat kira-kira calculation. Jangan kata susah. Sebab apa? Sebab saya yakin dan percaya kebanyakan orang bila dia mula nak sembang ni, dia kata dia dah blok dah dalam diri dia. Nak cerita bab ni sekali dia tak boleh terima. Macam orang takut nak cerita bab khilaf lah. Tak boleh cerita bab khilaf dengan masyarakat akan faham. Saya tengok pengalaman saya dengan, taklah pengalaman saya, tapi pengalaman kita ngajak di tengah-tengah masyarakat cerita bab khilaf ni, mereka boleh terima. Cuma nak suruh bab detail tentang imam ni dia pun tak ingat lah. Tapi insya-Allah masyarakat boleh faham sebab mereka juga ada kemampuan yang sama. Cuma mungkin kurang pendedahan. Maka kita lah yang nak dekatkan sedikit gap yang ada, yang mungkin kita rasa macam depa ni tak pernah dengar cerita ni kot. Tuan-tuan, sebagai contoh kan, kalau kita mengajak kitab, kita ingat kitab apa? Okeylah, fiqh sunnah lah sebagai contoh, agak familiar dengan masyarakat kita. Kita ngajak fiqh sunnah. Dalam fiqh sunnah rasanya tak ada bab, bukan tak ada lah, kurang sangat bab yang tak khilaf. Betul tak? Kurang sangat bab yang tak khilaf. Kebanyakannya ada khilaf. Tapi masyarakat kenapa boleh faham? Kalau kita cerita dengan mereka, insya-Allah mereka boleh faham. Cuma yang mereka nak tahu di hujung tu yang agak kita nak kena jawab sikit. Habis nak terima hak mana? Hak tu lah yang kita nak kena jawab tu. Tapi asasnya kalau kita cerita, dia kata ada khilaf. Selalu dia faham, dia kata Ustaz Nazim tu khilaf saja. Sebab apa? Sebab kalau diterangkan, insya-Allah masyarakat akan boleh faham. Benda ni kadang-kadang taklah susah sangat. Kita yang buat blog, kita yang sendiri yang tak nak menyampaikan sebab kita rasa macam sekali dia pun tak boleh sampai. Tapi setakat yang saya tengok, ada banyak juga yang boleh faham setakat mana yang boleh. Dan insya-Allah kalau kita boleh terang hak ni kepada masyarakat, harapan kita mereka sedikit sebanyak bolehlah mengamalkan sebahagian kewajipan agama yang sebenarnya kalau diamati betul-betul, insya-Allah dapat hilal masyakil, dapat hilangkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kami, macam saya sebut tadi, kita juga insya-Allah lepas ni kalau boleh kita akan salurkan melalui KBP Takmir. Kita minta tolong promote tentang agihan kita juga. Macam mana kaedah memohon, apa yang telah kami bantu kepada masyarakat. Sebagai contohlah tuan-tuan, setiap tahun kita memperuntukkan bantuan rumah sebanyak 315 buah rumah setahun di seluruh negeri Perlis. Daripada tahun 2012 sampai tahun 2018 saja. Tahun 2017 sebanyak 2450 bantuan rumah yang kita buat di seluruh negeri Perlis. 2450. 2,450 buah rumah. Masyarakat tak tahu lagi, Nak mohon bantuan pun tak tahu lagi, kaedah pun tak tahu lagi. Yang ni yang kita nak minta. Bukan hanya sekadar cerita tentang nak wajib dapat keluar zakat. Tentang apa yang perlu mereka keluar. Apa yang mereka juga boleh dapat benefit daripada skim-skim agihan zakat yang ada pada MAIB. Bantuan sekolah sebagai contoh, banyak mana rate kita bagi. Bantuan untuk masuk universiti, berapa rate untuk diploma, berapa rate untuk ijazah. InsyaAllah yang ni pun kami nak minta diterangkan kepada masyarakat supaya masyarakat pun tahu. Sebagai contoh, kami selalu nak jumpa ada satu kisah tu tuan-tuan. Saya tak tahu sesuai sebut tak sebut sebab ni live streaming, tapi sebut untuk kita ambil manfaat sajalah. Ada satu kes tu masuk dalam surat bab. Cerita di Perlis lah, di mana tak nak bab. Dia cerita di Perlis, dia kata depa ni tak ada benda nak makan. Benda depa makan tu nampak macam dia kata teruk sangat. Adalah benda yang dia makan dalam surat bab tu tulis depa makan sekian-sekian. Ada lah kan. Saya fikir anak saya pun makan lagu tu juga.
Sebab sedap. Kan? Saya pun pi, dia kata tak ada benda makan. Saya kata tahu tak di Perlis ni kita ada satu tempat yang kita wujudkan tabung makan di Islah Maib dengan kerjasama Islah dengan Ustaz Ihsan. Dia kata, tahu tapi habis dah. Oh, habis dah awak tak bak. Habak insya-Allah kami tolong topak. Dia kata kami duk pi singgah sangat tapi habis. Dia kata kebetulan awal tahun. Pasal tu lah kot no. Dia kata pasal tu lah kot. So dia kata nak buat macam mana? Dia kata mai lah kat pejabat. InsyaAllah lah kita bantu. Kadang-kadang dia tak tahu ke mana tempat dia nak tuju. Dia tak tahu. So, sebab tu kita nak supaya masyarakat diwar-warkan tentang perkara ni. Kami buat kayuhan gerek. Tentu bukan kerak sangat. Setahun 95 kali je. Tak tahu. Allah, tahun ni saja daripada bulan 1 sampai bulan 2 ni baru 12 kali. Sikit je. Alah, selang sehari. Kan? Lutut pun tak ada lega lagi. Kayu pula dah esok. Esok tak ada hari Senin. Hari Senin ada pula. Bukan kerak sangat. Kita kayu tak kerak. Nak abang dekat tuan-tuan, sebab apa buat program kayuhan tu? Pasal apa? Mereka kata sahaja mereka ni nak kayuh propa ke apa. Sebab apa? Sebab bila kita pergi dengan grup lagu tu, masyarakat tahu kehadiran kita, sedap kita. Oh ada tempat yang mereka nak kena harapkan ni. Ada tahu di mana tempat mereka nak tuju daripada masalah. Itu tujuan dia, kita nak promote tentang perkara itu supaya masyarakat tahu di mana harus mereka pergi. Dan ini kita tak minta lah guru takmir kayu gerak sama Ustaz Mat. Tak minta lah Ustaz Mat pergi turun kayu gerak sama, tak minta. Tapi nak baknya kita harapnya tolong cerita lah. Kalau sekali-sekala kayu gerak pun apa salahnya juga kan. Nampaknya Ustaz Amran pun siap sedia nak kayuh tu kan. Tapi nak baknya kita taklah minta semacam tu. Kita minta supaya guru-guru takmir ceritalah sedikit tentang perkara ini supaya masyarakat sedar fungsi dan peranan Maib. Minta tolong cerita. Nanti kita akan feed di info lah. Banyak mana apa yang kita boleh bagi bantuan yang common dengan masyarakat dan sebagainya. Kes terputus bekalan dan sebagainya. Dan kami insya-Allah kita dah akan announce nanti kita akan announce dalam beberapa hari lagi lah, hari Senin ni insya-Allah Duli yang tak tahu akan buat pengumuman sikit. Ada 3 lagi pakej rangsangan yang kita nak buat. Dan 3 pakej rangsangan itu melibatkan masjid-masjid. Sebab kita nak kembalikan daya fungsi masjid-masjid. Masjid-masjid kena turun di tengah masyarakat. Bukan duduk di masjid saja. Kita bagi peruntukan khas untuk turun buat program dakwah bil hal, sampaikan sumbangan satu-satu ke dalam di tengah-tengah masyarakat. Tapi bukanlah kita buat pengumuman, ni depa masuk dah duit, tolong mai ambil dah siapa nak ambil. Kita tak mahu macam tu. Yang tu kami boleh buatlah di pejabat. Kita nak yang turun go and service kepada umat. Tutup imam turun ke tengah-tengah masyarakat, cari hak tak mai ke masjid. Sebagai contoh, nampak ni awak ni ahli sunat wal Jumaat saja. Mai dah scrap sikit contohnya. Malam-malam tak perlu mai pun. Kami tak sangka buat kelas contohnya kan. Ni kadang-kadang ada pemarah, kita buat keluar speaker corong luar pun marah. Bukan di sini, tempat lain sini bagus. Buka corong luar marah dah. Kita heran di Perlis marah bab tu. Kan? Tak apalah kalau tengah-tengah pagi, tengah-tengah malam tu okeylah. Kadang-kadang maghrib isyak sat saja. Tuan-tuan, kita nak perkara itu diceritakan kepada masyarakat. Ajak masyarakat kepada itu. Dan insya-Allah dalam pakej tu ialah saya rasa guru takmir boleh ceritakan kepada masyarakat. Ini kaedah dia. Kita ada program yang kita nak rangsang untuk bantuan perumahan dan sebagainya yang dibuat oleh masjid sendiri. Masjid sendiri yang turun cari orang. Orang tak perlu datang ke majlis, tak perlulah nak susah-susah isi borang, tidak. Kami dah berapa tahun ni, dalam 2 tahun ke 3 tahun Cik Syrizan? 2 tahun tak yang kita minta masjid yang cadangkan nama. 2 tahun. 2 tahun ni kami rasa bahagianya. Sebab apa? Sebab masyarakat tak perlu datang ke majlis untuk isi borang untuk nak dapat bantuan rumah. Nak kena queue ramai-ramai yang tak tahu kesudahan dia. Sebab masjid yang turun cari. Kita nak mudahkan masyarakat. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, harapan kita guru-guru takmir akan jadi ejen yang menceritakanlah kepada umat. Ceritalah satu persatu apa yang sepatutnya. Boleh tak boleh minta tolong ni? Boleh ana. Kira lepas ni kami tak perlulah nak pendek-pendek, insya-Allah nanti Ustaz Lan dengan Dr. Hazman bayarlah kat depa. Boleh Ustaz Lan? Bayar macam biasalah kan. Insya-Allah depa akan bayar, bukan itu bukan utama nak abaknya.
kami tak tubuhkan panel. Kita nak guru-guru takmir lah menjadi panel untuk penerangan kita, insya-Allah, supaya memberikan penerangan yang jelas kepada masyarakat tentang isu dan soal zakat. Ya. Betul. Dan dalam masa yang sama, guru takmir boleh tolong tengok dalam buka handphone masing-masing. Kita pun maju juga lebih kurang. Cuba buka tengok. Cuba tekan dekat browser. Alamak, browser pula dah. Mangga apa browser ni? Browser tak browser. Google pun boleh. Tulis www. Sudah dah. Apa dia pula dah? Cuba tekan tengok. Siapa yang ada tekan? Cuba tekan. Cuba. www.maips.gov.my. Tu titik lah. www.maips.gov.my. Jumpa lagi. Dia duk loading. Tu kalau duk loading tu tanda-tanda tengah bulan lah tu. Anak main handphone. Data banyak habis. Dr. Azman tak apalah dia. Tak apa. Saya kita contoh. Siapa yang pengguna, ni pengguna Android pula lah. Pengguna Android sikit berbeza dengan pengguna ni, telefon mahal macam ni. Untuk pengguna Apple, cuba dia set seperti mana setting mode website. Dia ada kita ada buat dua setting. Satu yang jenis yang untuk handphone, satu setting untuk apa? Untuk pakai browser biasa. Di situ cuba lihat pada aplikasi cuba lihat pada tetapan perkhidmatan. Nampak? Dekat tetapan perkhidmatan ni cuba tekan di situ. Ada tak tetapan perkhidmatan? Nampak tak? Di situ dekat tetapan perkhidmatan tu ada pengiraan. Ada tak? Cuba tekan kat situ. Sambil-sambil lah sebelum kita nak terang kepada masyarakat cerita, kita tengok kita dululah. Saya pun ada tanda-tanda tengah bulan juga ni sebab anak main. Tanda-tanda tengah bulan pun ada ni. Okey, di situ ada beberapa kaedah pengiraan yang kita kalkulator zakat. Nampak tak kalkulator zakat? Tuan-tuan minta masuk ke situ, insya-Allah dia masuk maklumat, dia tolong kira. Kita tak payah kira langsung. Ustaz Syafiq pun walaupun matematik A, tak apa, tak payah kira. Sistem tu tolong kira dekat kita. Nampak tak kalkulator tu? Tuan-tuan minta lah depa. Kami nak bayar zakat ni tapi tak tahu nak bayar zakat banyak mana. Kalkulator zakat. Boleh. Nampak tak? Saya pun ni. Kalkulator zakat. Dalam kalkulator zakat tu, tuan-tuan masukkan saja maklumat-maklumat. InsyaAllah sistem akan tolong kira dan memudahkan masyarakat. Ada orang main yang tanya, saya nak bayar zakat ni tapi tak tahu, tergedi-gedi nak bayar, tapi tak tahu banyak mana nak bayar. Tak apa. Bagi maklumat tu mereka tolong, atau sistem akan tolong kira. Kemudian nak dapat maklumat lanjut lagi, tuan-tuan kira, tengok di sudut ilmu. Ada tak dalam tu? Tengok di sudut ilmu, tengok tentang zakat. Kita bagi satu persatu kaedah pengiraan kita daripada zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat tanaman, zakat semua. Kita telah masukkan situ. InsyaAllah bolehlah kita manfaatkan daripada sistem tu. InsyaAllah nanti bila sampai tiba waktunya cukup haul ni, saya akan share satu lagi sistem. Mungkin ni bukan ni nak kita nak main pulak nanti ni. Kita nak tengok feedback lepas ni. Boleh Ustaz Zafran. Lepas ni, kalau ada kesempatan, saya akan datang lagi untuk kita share satu lagi sistem. Sistem tu kalau contoh dia kata, kami minta tak sanggup, tak dapat-dapat lagi. Kita bagi sistem. Sistem tu, guru takmir boleh semak, boleh tahu tang mana dia dapat tak dapat. Kadang-kadang dia kata tak dapat, tengok-tengok, duk dapat. InsyaAllah. Tapi saya tak nak bagi lagi lah pasal nak kena create satu window yang membolehkan. Sebenarnya boleh dah lah ni pun, tapi saya tak boleh nak abang lagi. Kita nak tengok keberjayaan awal ni dulu. Bolehlah. Even kalau kita ke mana-mana pun, kalau orang tanya tentang isu zakat, saya minta tapi tak dapat. Cikgu-cikgu, guru-guru takmir boleh tolong tengok. Dapat dah. Dia kata je tak dapat. InsyaAllah. Melalui sistem dah ni mudah. Hak ni, dia tak bohong. Yang ni mungkin boleh bohong. Tapi yang ni, insyaAllah lah dia tak bohong. Kami banyak pengalaman dia senggang kita. Saya minta lama tak dapat-dapat lagi. Bila minta lama dah? Berapa bulan? Banyak bulan dah.
Oh, baru seminggu. Kita boleh tahu melalui sistem ni insya-Allah. So nanti guru-guru takmir boleh juga kita minta kalau ada orang tanya tentang isu bila kita cerita tu dia akan kata, sembang je, tak dapat apa pun. Boleh tengok. Boleh tengok dalam sistem ni, kita boleh jawab at any time. Kecuali kalau anak main handphone dan habis data tu tak boleh tengok lah. Syarat kita boleh semak dengan syarat internet ada. Kalau tuan-tuan tak ada internet, tak payahlah, kami pun tak nak tolong lah. Itu yang kita nak minta. Yang seterusnya ni, tak akhir yang saya nak sebut, yang kita nak minta tolong adalah kita nak minta promote tentang satu inisiatif kita, iaitu inisiatif wakaf Perlis. Yang mana untuk inisiatif wakaf Perlis ni kita telah lama lah, 2014 kita perkenalkan, dan sekarang ni dah mula dah, iaitu satu wakaf khas untuk pembinaan pusat hemodialisis, bangunan wakaf maib bagi pusat perkhidmatan hemodialisis di Hospital Tuanku Fauziah. Law ni dah 38-39% dan even ahead of the schedule. Dia lebih daripada jadual yang kami sepatutnya mungkin boleh disiapkan awal. Target maib untuk tahun ni kita ada hala tuju kita. Hala tuju kita adalah menjulang kemajuan tahun 2019 ni. So antara benda yang kami nak inisiatifkan iaitu kegemilangan mercu tanda. Antaranya adalah melalui bangunan wakaf berkenaan. Wakaf tu tak berapa mahal lah. Lebih kurang dalam 59 juta. Lebih kurang. Dan collection banyak dah dapat dah. Banyak dah daripada 59 juta ni. Collection banyak dah dapat. 1.2 juta. Maknanya tak sampai suku lagi ni. Harapan kita minta kepada cikgu-cikgu ataupun guru takmir tolong promote benda ni kepada masyarakat. Dia pun nak bayar sikit ke banyak pun boleh. Kita ada sistem Snap and Pay. Snap and Pay ni apa dia pula dah? Dia scan tu guna handphone dia ni, bagi depa lah kalau kita ni. Kita habaq depa sudah hampa tahu di sini ada sistem Snap and Pay. Geng-geng peseri Sungai Payah ataupun geng-geng peseri kita marah apa pula tu Ustaz Jalil. Cerita jugalah kan habaq ni. Ni Pak Lang, ni maksud Snap and Pay ni tekan situ, scan dia keluar nak bagi banyak mana. Tekan je nak bagi banyak mana. Dia pun tekan. Awak tak keluar? Lah dia tak ada internet banking. Tak ada internet banking tak payahlah. Sistem tu disediakan untuk mereka yang ada internet atas talian ni. Dia panggil banking, internet banking. Perbankan atas talian. Yang tak ada tak payahlah. Tak ada masalah. Guru takmir boleh tolong kutip. Kalau perlu kita boleh bagi surat kuasa untuk kutip nanti dan buat mic kat maib. Kita boleh. Kalau nak tolong sampai tahap tu kita boleh bagi. Kalau sanggup sampai tahap tu. Ataupun boleh melalui email kita buat mic pun boleh. Ataupun nak buat satu hari supaya pegawai kami turun pun boleh. Kalau cikgu nak tolong kutip, lagi bagus. Senang kerja kita. Cuma kita nak kena turun surat kuasa aja untuk membolehkan kita buat collection. Tapi kita kena tengok fasa lah. Bukan pada masa sekarang. Mungkin ambil masa sikit. Yang paling penting, promote dulu. Promote lah. Tuan-tuan pun tak carilah dalil-dalil yang berkaitan dengan wakaf ni kan. Dan promote lah bukan sebab masalah tu. Masalah kita nak buka peluang masyarakat untuk turut sama menyumbang dan dapat kelebihan dengan ibadah wakaf itu sendiri. InsyaAllah juga kita akan lengkapkan dengan info dan maklumat, dan harapan kita apa yang kita kongsikan pada pagi ini sikit sebanyak akan membantu masyarakat. Dan saya rasa sedap-sedap bulan guru takmir pun rasa macam kali pertama dengan beberapa inisiatif ni. Saya rasa kita pun kadang-kadang tak clear pasal maib ni jenis tawaduk kot noh. Jarang cerita ke, tak erti nak cerita ke, gagal memainkan peranan ke mungkin. Jadi saya nak minta kita sama-sama lah membantu selepas daripada ini untuk selitkan dan masukkan sesuatu lah promosi kita. Kalau boleh ada guru yang mengajar zakat sebagai contoh, sangat-sangat diadu-alukan. Sebagai contoh, Ustaz Muti' ataupun Ustaz Ustaz Dia' ke nak ngajak fiqh zakah sebagai contoh. Kita pun bila menadah tangan sama-sama dengan dia kan sebagai contoh, dan insya-Allah boleh kita sama-sama sebar luaskan bersama-sama dengan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekadar itulah yang saya nak sampaikan kepada guru-guru takmir. Harapan saya mewakili majlis untuk sama-sama kita sampaikan kepada masyarakat, dan insya-Allah saya yakin dan percaya kalau kita mula cerita, dia
ilmu tu dia akan semakin lama bila kita share tu, kita akan build maklumat, kita akan membina ilmu, kita akan membina kemampuan diri. Kalau kita mula untuk menceritakan perkara itu, dan masyarakat akan lebih memahami. Dan harapan kami, kalau ada apa-apa yang mungkin kekurangan kami, boleh sama-sama dimaklumkan kepada pihak kita. Kadang-kadang kita boleh tahu masyarakat beri pandangan kat kita. Contohlah macam mana kita boleh buat fikir ransangan ni. Saya turun ke kami ada buat program ziarah ke masjid-masjid. Ada orang kata, "Ustaz, kena buat begini, bagus ni." So kita, oh betul juga. So sama juga guru takmir boleh turun ke tengah masyarakat. Dia akan jumpa dengan orang akan cadang, "Ustaz Wahab, tolong cadang kat puak-puak tu Ustaz." Dia tak bang kan. "Tolong cadang kat puak-puak tu Ustaz. Buat gini Ustaz Wahab, senang sikit cerita. Ini payah sangat." Contohnya. Guru takmir maklumkan kepada pihak saya, maklumkan kepada para pegawai saya, insya-Allah kita akan cuba buat penambahbaikan. Boleh tak guru takmir semua? Boleh, insya-Allah. Saya ingat itu sajalah yang saya nak sampaikan pada pagi ni. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan memberikan kita ni satu kekuatan untuk kita sama-sama melaksanakan fungsi dan peranan kita. Mari kita sama-sama tengok sikitlah kan bagaimana salafus salih dalam soal ini. Salafus salih ni, contohnya Umar bin Khattab sebagai contoh. Dia tuan-tuan tahu cerita kan? Umar bin Khattab satu ketika dia lalu di tengah kota Madinah, lalu jalan. Dia nampak ada seorang tu, dia ni buta. Dia tua. Dia duk abang kata, jelah orang ni bila dia bengang ni dia tak perhati, dia ceritalah apa yang dia cerita, dia luahkan perasaan dia. Antara yang dia luahkan, dia kata, "Tak ada siapa bantu aku. Tak ada siapa yang tolong saya. Tak ada siapa yang prihatin dengan saya." Dia cerita di tengah-tengah tu. Bila Umar lalu, penolong Umar kata dekat kawan tu, diam. Ni Umar lalu ni. Diam. Kawan tu, seolah dia nak buat macam tu lah. Dia kata, "Ni, diam. Umar lalu ni." So, Umar kata tak bagi habaq siapa dia. Kawan tu tak kenal pun Umar tu. Saya tak ingat buta ataupun tidak. Tapi mana dia duduk di tengah Madinah. So, ada orang abang kat Umar, dia ni orang Yahudi. Buat habis okay. So, kawan tu pun nak abang kat Umar, kata, kawan tu nak abang dekat Umar, kata dia orang Yahudi. Dan kawan tu pun nak abang, kawan tu yang orang tua tadi ni, nak abang kata, "Ini adalah Umar. Jangan kritik lebih. Umar." Okay. So Umar kata, biar dah. So apa jadi? Umar kata, "Lo ni pergi ambil beras, pergi ambil gandum. Pergi ambil makan. Bawa makan dia min baitil malil muslimin, daripada baitil malil muslimin. Pergi ambil daripada baitil malil muslimin. Bagi kepada dia." Sahabat itu. Dia sendiri pergi habaq. Ambil. Umar pergi untuk ambil sendiri. Dia tak bagi orang lain ambil. Dia ambil dan dia bagi kat pakcik tu. Pakcik tu bukan orang Islam. Pakcik tu orang Yahudi. Umar buat hamba kitab tu sebab melaksanakan tanggungjawab dia sebagai khalifah ataupun Amirul Mukminin. Dia buat benda tu. Kita nak nampak kitab tu rasa jauh lah kan. Tapi suasana tu penting untuk kita wujudkan. Suasana kepedulian untuk umat tu penting untuk kita wujudkan. Guru takmir ada potensi lah untuk melaksanakan perkara itu. Maklumlah kepada kami, salurkan saluran. Mungkin tak semua, kadang-kadang jelah nak salurkan. Kadang nak kat telefon payah, Dr. Salamina. Nampak macam mana kan? Tapi bolehlah. Bukan doktor saya, sebab dia selalu telefon. Tapi bolehlah maklumkan, insya-Allah kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Sehingga itulah sikit yang saya nak sampaikan. Minta maaf ambil masa, patutnya saya berhenti pukul 10 suku, lebih 10 minit. Saya pun nak kena bergegas untuk satu lagi program di tempat lain. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan. Tolonglah insya-Allah sama-sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.